إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله سبحانه وتعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. Sadaqallahul azim. Sidang Jumaat dihormati sekalian, alhamdulillah kita sama-sama bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Hayyul Qayyum Al-Malikul Quddus As-Salam Al-Mu'min Al-Muhaimin Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir, yang sentiasa memberi keampunan dosa kepada hamba-Nya, menambah nikmat, rahmat, barakah, kemuliaan, derajat yang tinggi, janjian syurga bagi mereka yang beriman dengannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita di bulan Rajab merupakan satu bulan yang menjadi peristiwa besar bagi masyarakat kita yang berhubung dengan Isra' dan Mi'raj. Walau bagaimanapun khilaf tentang ahli sejarah yang mengatakan mengikut hadis Ibn Abbas, Isra' dan Mi'raj berlaku pada bulan awal, dan ada di sana mengatakan berlakunya 27 Rajab yang berlaku pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperdukan solat kepada Nabi Muhammad dan umatnya, seperti mana hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan Allah Subhanahu wa taala fardukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan 50 waktu, summa naqasat hatta khamsan, kama dia dikurang ke semaya tinggal pada 5 waktu. Oleh kerana semaya merupakan satu amalan harian kita dan masyarakat kita, dan semaya merupakan rukun min arkan Islam, satu rukun daripada rukun Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis yang selalu kita dengar, yang mana Umar radhiyallahu anhu pun bersama Rasulullah. Datangnya mereka Jibril tanya dia mal Islam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan Islam. Pertama, syahadatu an la ilaha illallah, bersyahadah tiada Tuhan yang lain melainkan Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan Muhammad adalah rasulnya. Yang kedua, wa iqamis salah, bermakna semaya merupakan satu rukun daripada rukun Islam, dan dia adalah rukun yang kedua. Semaya merupakan satu janjian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan umatnya. Al-ahdu bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita adalah semaya. Nabi dia kenal kita hari akhirat esok, kerana dia berjanji kata kita umat dia, iaitu semaya. Semaya juga merupakan miftahun kulli khair, anak kunci segala kebaikan. Semaya juga merupakan anak kunci syurga, miftahul jannah,
as-salah. Nabi kata anak kunci syurga adalah semaya. Semaya juga perbezaan di antara orang syirik dengan Allah Ta'ala, orang kafir dan orang-orang yang beriman dengan Allah. Nabi juga ada sebut dalam hadis perbezaan seseorang manusia yang beriman dengan Allah, iaitu semaya 5 waktu diperuntukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semaya juga merupakan satu amalan mencegah keji dan mungkar. As-salatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan kata sesiapa dia tinggal semaya dengan sengaja, man taraka shalah muta'ammidan faqad sesiapa dia yang tinggal sengaja semaya dengan sengaja, maka sungguh dengan dia faqad subhanallah kafara jihara, maka sungguh hanya dia ni kufur dengan nyata. Orang tanya Sayyidina Ali bin Abi Talib, bagaimana mereka tinggal semaya? Nabi kata, Sayyidina Ali bin Abi Talib jawab, orang tinggal semaya tidak ada agama. Orang tanya Abi Darda, lagu mana orang tinggal semaya? Sama juga Abi Darda jawab pada mereka, sama dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dia kata, mereka yang tinggal mentaraka salah fala dina lahu, tidak ada agama baginya. Banyak ulama-ulama yang mengatakan tentang mereka yang tinggal semaya. Sebab itu Nabi Muhammad SAW bersabda pada hari akhirat Isra, yaqulullah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berkata, Ibnu Adam, wahai anak Adam, ma gharraka bi, apakah yang memperdayakan diri kamu daripada tidak beribadat kepada aku, daripada tidak mentauhidkan aku, tidak mentaati aku? Maka Nabi kata, kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap manusia tidak terlepas dengan kejahatan yang dia kerjakan. Illa ashabal yamin, kecuali mereka yang menerima kitab di sebelah kanan. Maka Nabi baca lagi dengan ayat Al-Quran, fi jannatin yatasaalun, dalam syurga mereka berbicara sama mereka tentang anil mujrimin, tentang mereka-mereka yang bersalah, tentang mereka-mereka yang berdosa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah mujrimin? Ma salakakum fi sakar, kenapa kamu masuk neraka sakar? Maka menjawab mereka-mereka yang tidak menunaikan solat, qalu lam nakum minal musallin, mereka menjawab kami tidak menunaikan solat. Nak menceritakan bahawa semaya ini adalah satu perkara yang sangat besar. Sebab itu banyak ayat Al-Quran Al-Karim menuntut supaya umat Islam menunaikan solat. Hingga sampai Imam Syafi'i rahimahullah mengeluarkan hukum boleh bunuh orang tidak mengerjakan solat, boleh bunuh orang tidak menunaikan solat, tetapi dengan beberapa syarat yang ditakrifkan oleh Imam Syafi'i. Walau begitu, bagaimana di sana pun ada yang mengatakan, iaitu dalam mazhab Hanafi, dan mengatakan orang tinggal solat iaitu kufur, iaitu dosa besar. Dan setengah mengatakan dalam mazhab Hanafi juga orang tinggal solat iaitu kufur nikmat. Walaupun kufur nikmat yang sangat besar adalah as-salah, iaitu semaya. Sidang Jumaat dihormati sekalian, apabila sampai bulan Rajab, kita ingat peristiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terima semaya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala di Siratul Muntaha, iaitu di langit yang ketujuh, iaitu menunaikan solat kepada umatnya dan sampai kepada kiamat. Tidak boleh manusia menolak solat, kerana siapa yang menolakkan solat bermakna dia keluarkan akan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang Jumaat dihormati sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita mendidikkan anak-anak kita dengan kata muru auladakum bis salah iza balagha sab'a sinin. Ajarkanlah anak-anak kamu dengan semaya apabila sampaikan umur 7 tahun. Disuruh didiknya semaya, iaitu menunaikan solat ni, iaitu apabila sampainya umur 7 tahun. Sebab itu kita mari fikir lagu mana orang tak semaya.
Bagaimana orang tak semaya? Apakah yang menyebabkan diri dia saat itu duk berasa dendam dengan Allah Ta'ala? Ataupun dia ada berapa nama dengan Allah Ta'ala boleh tak semaya? Cuba kita tanya anak-anak kita, bapa boleh tak semaya? Dia ada berapa dengan Allah Ta'ala? Nah, ataupun Allah Ta'ala ni ada berapa nama dengan anak kita boleh tak semaya? Satu bertanya besar, seperti mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan tanya hari akhirat esok, Ibnu Adam, ma gharraka bi? Hai anak Adam, apakah yang menyebabkan terperdayakan diri kamu tidak menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang Jumaat dihormati sekalian, seperti mana yang saya bacakan tadi pada ayat dalam surah Al-Isra mengatakan wa qadaina ila bani Israil fil kitab la tufsiduna fil ardi marratain. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerangkan tentang peperangan orang-orang Yahudi ahli kitab di dalam Taurat dengan mengatakan la tufsiduna fil ardi marratain. Orang Yahudi akan membuat kezaliman di bumi Palestin 2 kali. Marratain. Setelah mana mereka melakukan kezaliman terhadap umat manusia yang beriman dengan Allah sebagai bumi barakah, ardul mubarakah, yang pernah ditanyakan oleh Muaz bin Jabal, Huzaifah bin Yaman, bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, berikan bagi aku supaya aku dapat mendirikan tempat tinggal, mendirikan rumah tempat kediaman." Nabi kata fa'auma ila Syam, pergilah di bumi Syam. Berkata kali yang kedua, "Ya Rasulullah, bagi tahu kepada kami bumi yang akan kami dirikan rumah sebagai kediaman kami." Nabi kata fa'auma ila Syam, pergilah kamu ke bumi Palestin, iaitu bumi Syam. Kali yang ketiga, Nabi kata alaikum bisyam, pergilah kamu ke bumi Syam. Kerana bumi Syam, bumi dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi umatnya. Sidang Jumaat dihormati sekalian, kenapa orang-orang Yahudi membunuh umat Islam di Palestin semenjak 75 tahun berlalu sampai ke hari ini? Kerana la tufsiduna fil ardi fasada, kerana mereka itu membuat kerusakan di bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setelah mereka membuat kerusakan di bumi Allah, wala ta'lunna uluwan kabira, orang Yahudi mengisytiharkan dengan cara keganasan, dengan cara kezaliman, dengan cara ketakaburan kepada manusia. Tidak heran siapa dia yang menahan mereka. Orang Israel ni apabila ia bunuh umat Islam, dia tidak heran siapa dia yang mengutuk mereka. Tidak heran manusia jenis mana sekalipun yang mencela mereka. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menyatakan sifat orang Yahudi, wala ta'lunna uluwan kabira, istihar kepada cauluk, kepada masyarakat dunia dengan ketakaburan bahawa dia bermegah dalam membunuhkan manusia. Siapa mereka itu orang Yahudi? Allah Subhanahu Wa Ta'ala cerita dalam surah Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min al-kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang Yahudi yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Bayyinah, mereka itu syarrul bariyah, sejahat-jahat kejadian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa orang Yahudi membunuh anak-anak, membunuh kanak-kanak, membunuh wanita-wanita, membunuhkan manusia beriman dengan Allah? Pernah berlaku pada masa
selepas dari Musa alaihi salam wassalam, mereka membunuh Nabi. Wa yaqtuluna an-nabiyyin bighairi haqq wa yaqtuluna allazina amanu ya'muruna bil qist. Orang Yahudi membunuh nabi-nabi mereka. Bunuh Nabi. Sedangkan Nabi ya'muruna bil ma'ruf. Sedangkan Nabi mengajak manusia mengerjakan kebaikan. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah, orang Yahudi pada ketika itu cari Nabi-Nabi, bunuh semenjak waktu subuh sampai kepada tengah hari berdiri. Bunuh Nabi. Kemudian daripada itu cari orang-orang yang beriman dengan Allah. Yaqtuluna allazina amanu, bunuh orang-orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa alasan. Bunuh kerana kezaliman dan kejahatan mereka. Maka samalah Allah Subhanahu wa taala kata mereka itu adalah syarrul bariyah. Syarrul bariyah, sejahat-jahat makhluk. Sebenarnya kitab dalam Bible dia ada kitab Taurat dah hari ini ada. Taurat Al-Quds masih ada sekarang, tetapi mereka tidak gunakan Taurat Al-Quds, mereka gunakan Talmud untuk membunuhkan manusia. Gunakan kitab Talmud untuk nak bunuhkan manusia. Kerana kitab Talmud menghalalkan darah manusia selain daripada orang Yahudi. Alhamdulillah. Kita tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada sebut dalam satu hadis, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Sentiasa ada di kalangan umatku membawa kebenaran agama Allah Subhanahu wa taala, menghadapi musuh Allah Subhanahu wa taala. La yadurruhum man khazalahum, tidak boleh beri mudarat oleh mereka yang mencela. Walaupun mereka sempakat, orang Israel lagi, Amerika lagi, Angkrik lagi, Perancis lagi, Poland dan sebagainya, mereka itu dianggap peperangan dengan Hamas, dengan tentera Palestin adalah peperangan agama. Orang Yahudi bercampur tangan dengan Kristian hari ini menghadapi musuh dalam Palestin adalah peperangan agama. Tetapi masyarakat Islam anggap peperangan di sana adalah peperangan Palestin dengan Israel. Berbeza dengan orang Yahudi. Orang yang mula-mula melawan di dunia, Erdogan Turki, tunjuk tentera-tentera, tunjuk alat-alat senjata, hebatnya Turki. Jika Amerika buat serangan, jika Angkrik campur tangan dengan Israel membuat serangan Gaza, dialah orang mula-mula pertahankan mereka. Di mana Erdogan? Wahai Erdogan, wahai Turki, yang kamu adalah aliran Sunni, di mana sekarang ni? Begitu juga Saudi, As-Sunni duduk di mana? Begitu juga negara-negara Kuwait, negara-negara Mesir duduk di mana sekarang ni? Semua kaku untuk keluarkan bidah, untuk menentang musuh Allah Subhanahu wa taala. Kaku untuk mengeluarkan senjata untuk menghadapi musuh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak Islam meninggal dunia? Berapa banyak kanak-kanak meninggal dunia? Berapa banyak masjid-masjid dihancurkan oleh Zionis? Berapa beribu-ribu masjid yang ada dalam West Bank, dalam Tel Aviv, dalam Ramallah, Yerusalem dibuatkan kandang babi, dibuatkan kandang unta, dibuatkan kedah-kedah arak. Kita tidak ambil tahu benda ni. Hei, Tok Guru tak pernah berkacak. Tok Guru berkacak Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tok Guru berkacak hanya makhluk adakah boleh buat Isra' dan Mi'raj naik ke langit ke tak. Banyak tu ya. Sedangkan peperangan berlaku di Palestin adalah kewajipan fardu ain bagi mereka yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Fardu ain, bukan fardu kifayah. Semua dunia ulama-ulama petua bahawa peperangan di sana adalah peperangan agama, bukan peperangan untuk bumi Palestin kerana pertahankan Al-Aqsa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila ditanya oleh Maimunah, "Aftina ya Rasulullah, berikan penerangan pada kami tentang Aqsa, tentang Masjid Aqsa." Nabi kata, "Tuhu, pergilah sana dan semaya di sana." Nabi kata, kalau kamu tidak dapat berlaku, tidak dapat pergi di sana, berlaku peperangan, berikan bantuan pada mereka, walaupun dengan sekadar minyak, untuk menyuluhi kesinaran negara-negara Palestin. Sidang Jumaat hormati sekalian. Dan hari ini kita dapat kekalahan yang turunnya Israel, Yahudi dan sebagainya. Setiap hari
berlaku peperangan yang tidak pernah dipikir oleh manusia. Kemenangan mereka bukan kekuatan daripada negara-negara Turki. Kemenangan mereka bukan kekuatan pada negara-negara Arab. Kemenangan mereka nasrun minallah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata la yadurruhum man khazalahum. Kamu canggih bagaimana alat senjata kamu, la yadurruhum man khazalahum. Tidak boleh mudarat oleh mereka yang mencela. Tentera Hamas hanya 40,000 orang. Sebulan sekali tukar 5,000, bulan ni 5,000 orang, bulan dapat panggil kelik hanya 5,000 orang. Banyak tu ya. 55,000 orang menghadapi berpuluh-puluh ribu. Dan hari ini tentera Israel himpun dengan berbagai panggil dengan beberapa negara sebanyak 600,000 untuk menghancurkan Gaza. Tetapi Nabi Muhammad SAW kata, la yadurruhum man khazalahum. Himpun balah mana pun tidak akan mudarat oleh mereka yang mencela. Jika tidak ada tentera Islam, tidak ada Al-Qassam, tidak ada Hamas, tidak ada Masjid Aqsa sekarang ni. Tidak ada Masjid Aqsa. Sebab negara-negara Arab hanya melaun. Hanya melaun saja, tidak belakan Aqsa. Tidak belakan Aqsa. Sebab itu bumi Mekah Al-Mukarramah adalah bumi ibadah. Bumi Madinah adalah bumi iman, bumi ibadah. Bumi Palestin adalah bumi iman untuk mengukurkan manusia. Adakah kita beriman dengan Allah? Kita tidak dapat bersama, tidak dapat bersama mereka menghadapi musuh. Adakah kita beri bantuan kepada mereka? Pertanyaan besar terhadap orang yang beriman dengan Allah. Adakah kita beri pertolongan bagi mereka? Adakah kita angkat tangan berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala? Ad-du'a silahul mu'min. Doa senjata bagi orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali lidah kata Allah ma'asyil mujahidin fi Gaza wa fi Palestin. Allahumma alaika al-yahud. Allahumma la'an yahud. Berapa kali kita minta dilaknatkan orang Yahudi. Berapa kali kita minta pertolongan kepada Islam yang ada di Gaza. Kalau tidak, kita bukanlah orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Ataupun cukup berhimpun sekali semaya hajat. Di mana berlaku di Fatani, panggil semaya hajat sekali. Sekali itu je. Tak ada doa. Tak ada doa. Nazilah tak pernah hidup. Kunut nazilah tak pernah hidup. Hanya panggil manusia berhimpun sehari semaya hajat. Habis dah. Habis dah hubungan kita dengan mereka. Tidak. Kita tidak boleh hentikan doa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak dapat bersama mereka, tapi doa kita bersama mereka. Ada seorang Malaysia, isteri dia di Gaza. Isteri dia di Gaza ada mempunyai anak 3 orang. 2 orang perempuan, seorang laki-laki. Dia dapat hubung dengan isteri dia sekali saja. Dia boyak pada isteri dia kata aku akan ke sana. Dia nak pergi di sana. Isteri kata jangan mari. Kalau kamu boleh menahankan roket, boleh menahankan caruat daripada Israel, marilah di Gaza. Kalau kamu tidak boleh menahankan roket, mudahlah mari duduk di rumah. Dan aku minta izin kepada kamu kerana aku isterimu. Redakan bagi aku. Walaupun aku tidak kesedudukan dengan kamu, redakan bagi aku supaya aku dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan anak 3 orang bersama aku berdoa supaya jadikan ahli syurga. Semoga anak kamu dan anakku syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kata ketika Israel lacak bom dengan begitu kuat, isteri dia duduk dalam satu rumah, tidak ada tempat melindung. Dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dicerita siapa dia yang mengambil isteri dia dan anak dia ke susuk tempat selamat. Hingga sampai isteri dia tidak tahu siapa dia yang ambil dia, boleh letak tempat selamat, lindung daripada roket dihantar oleh Israel. Itu nasrun minallah, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. 1 juta lebih umat Islam hari ini angkat tangan kepada Allah dengan berdoa supaya menghancurkan Israel, hancurkan mereka, jahanamkan mereka ya Allah. Allahumma alaika al-yahud, Allahumma alaika al-yahud allazina yasudduna an sabilik wa yukazzibuna rusulak wa yuqatiluna awliyak. Allahumma alaika al-yahud, Allahumma la al-yahud.
Angkat tangan kita dengan Allah. Laknatkan Yahudi ya Allah. Laknatkan mereka ya Allah. Angkatkan kemenangan umat Islam ya Allah. Jagakan Haril Masjidil Aqsa minal Yahud ya Allah. Merdekakan Aqsa pada Yahudi ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Oleh itu, kita nak tengok dah hari ni. Sekadar tengok, tidak ada lidah kita. Waktu baik kata, Ya Allah, berilah pertolongan pada umat Islam. Mulai pada hari ini, ahli masjid yang saya hormati sekalian, marilah kita berdoa. Walaupun dalam perjalanan kita, di tengah perjalanan kita, di tengah kita duduk berjuang, kita duduk lagu mana sekalipun, berayak kepada Allah dengan kata, Allahumma ansil mujahidin fi Gazzah wa fi Palestin. Ya Allah, tolonglah mujahidin Islam yang ada di Palestin, yang ada di Gazzah ya Allah. Allah yastada'af min ar-rijal wan nisa wal wildan fi Gazzah, fi Palestin wa fi kulli makan. Ya Allah, berilah keselamatan, kejayaan lepas daripada segala ancaman-ancaman Yahudi yang ada di Gazzah dan di Palestin. Sebab itu, sedang jemaah dihormati sekalian, marilah kita berdoa kepada Nabi kita Muhammad, selawat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kata, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhu wal amwat. Allahumma afina min kulli baladin ya wa azabil akhirah. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa azabil akhirah. Allahumma haril masjidil aqsa minal yahud. Allahumma haril masjidil aqsa minal yahud. Allahumma alayka al yahud. Allahumma alayka al yahud. Allahumma al yahud fi Israel allazina yasudduna an sabilik wa yukazzibuna rusulak wa yuqatiluna awliya'ak. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhu wal amwat. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.